Ini adalah cerita kemanusiaan terhadap makhluk berkaki empat yang juga merempat. Belum lama, kami dikejutkan dengan panggilan kecemasan dari seorang aktivis yang sedang menyelamatkan seekor anjing liar yang kelihatan seperti nyawa-nyawa ikan setelah diserang kawanan anjing jalanan. Realitinya, golongan yang bersimpati dengan nasib haiwan ini lebih selesa meminta bantuan aktivis berbanding pihak berwajib kerana cara pengendalian yang jauh berbeza. Dia orang saya datang cabut kunci kereta. Dia orang tak bagi kita ambil anjing. Kenapa? Dia orang ingatkan kita ni majlis tangkap anjing. Tak. Kita nak pergi tangkap anjing, mandulkan dan lepas. Jadi trauma bila kita datang nak selamat, dia orang assume kita ni pihak PBT. Bukan. Kita bukan nak tangkap anjing. Ada kejadian majlis datang tangkap anjing dengan keadaan ganas. Cara pelaku dia orang ganas. Tarik anjing, bubuh loop, tarik. Prosedur dia tak boleh tarik. Loop tu setakat pegang kan. Dia pegang, seorang lagi akan angkat. Bila dia orang buat tu, dia orang tarik tu, cedera, pecah mulut. Bila saya pergi tengok boleh, pecah mulut, pecah gusi, tersesat lah binatang tu. Itu cara yang tak betul. Saya pun ada loop. Saya pun ada benda tu. Tapi kena guna untuk pegang saja. Pegang yang kawan lain akan ambil net untuk support. Bukan kita guna benda tu untuk jerut dia. Isu yang diketengahkan Syahrul ini telah tenggelam timbul berdekad lamanya. Mungkin isu haiwan jalanan ini tidak dianggap penting berbanding masalah sosial lain. Kupasan media hinggalah ke video-video tular menjadi bukti bagai berlakunya ketirisan kerja pihak tertentu. Kontraktor ni yang spoil sebenarnya. Kontraktor yang mengejar duit. Setiap ekor dibayar 40 ke 50 ekor dengan seekor anjing. Itu dia chase benda tu. Hingga kan berkata kawan saya, anjing tengah bawa pun dia tangkap. Anjing dalam pagar pun dia ambil. Sebab dia nak kerja volume. Sebenarnya target dia orang untuk tangkap anjing tak dapat. Dia orang dapat tangkap anjing yang baik ya, anjing yang jinak. Anjing yang betul liar, yang bermasalah, tak dapat pun, lari. Target tak kena. Masalah tak settle. Syahrul yang mula bergiat dalam operasi menyelamat dan melatih anjing jalanan secara sukarela sejak tahun 2017 yakin masih ada jalan penyelesaian untuk melerai cengkaman isu anjing liar di jalanan. Penghalang terbesar harus diketepikan. Kesemua pihak perlu bergandeng bahu membantu haiwan tertindas ini. Kita mengharapkan perbincangan dengan orang. Mungkin apa kita boleh bantu. Bukannya kita nak harap, kita pandai tak. Kita nak bantu macam mana nak selesai masalah ni. Saya cuba ada cakap dekat dia orang cakap ada kos. Memang ada kos. Tapi minimum kos. InsyaAllah saya dapat bantu pihak PBT macam mana nak settle masalah anjing-anjing jalanan ni. Mengurangkan populasi. InsyaAllah mungkin dengan cara kita bekerjasama, kita dapat mengurangkan populasi dan daripada mengganggu orang setempat dah, penduduk setempat. Walaupun dia binatang, dia ada nyawa. Dia mengharapkan bantuan kita. Itu ya. Menyelamatkan haiwan ni tanggungjawab sama. Bukan pihak tertentu, individu. Kita kena buat sama-sama. Sebab kita sebagai rescuer ni tak mampu nak pergi menyelamatkan semua tempat. Banyak menerima maklum balas pencinta haiwan mamalia yang dikatakan sahabat terbaik manusia. Kami meneruskan kisah di tengah kota raya untuk merungkai dunia haiwan tidak bertuan, terbiar, mengisi perut dengan sisa makanan selain perang survival untuk terus hidup di jalanan. Mungkin nasib haiwan ini berbeza di negara lain, contohnya di Turki. Akibat stigma masyarakat yang menganggap ia haiwan ganas yang sering mengejar dan menggigit mangsa tanpa sebab, akibatnya anjing jalanan selalu dipukul dan dilanggar atas alasan mempertahankan diri. Dengan minda terbuka, selami sudut pandangan insan yang gigih menyelamatkan haiwan yang teraniaya ini tanpa melampaui batasan agama dan resam komuniti. Tiada yang lebih kuat berbanding hati seorang sukarelawan. Syahrul, anak jati pokok Sena Kedah, memulakan rutin hariannya membersihkan penempatan sementara anjing yang diselamatkan. Sebagai jurulatih profesional, tugas utamanya termasuk meraih semula kepercayaan anjing yang mengalami trauma. Isu anjing jalanan di Kelang Valley ni
populasinya tak dapat dikawal. Maksudnya kurang rasa masyarakat untuk membantu rescuer ni. Kita tangkap anjing untuk mandulkan, dipanggil TNR, Trap Neutral Release. Kita buat benda ni pun dengan duit poket sendiri, mengharapkan donation pun kadang pun tak mampu. So di situ kita tujuan kita nak buat ni untuk mengurangkan populasi anjing-anjing jalanan berkeliaran di setiap kawasan lah. Gigit. Masa dapat tangkap gigit kawan seorang. Akibat stigma yang masih marak ke hari ini, identiti serta lokasi yang kerap dilawat Syahrul perlu dirahsiakan. Syahrul masih menerima ancaman hampir setiap hari. Bagaimanapun, dia menerima teguran dengan terbuka dan mengambil langkah perlu untuk memastikan akidah dan amalannya tidak bercanggah. Pegang anjing, lepas tu bagi makan anjing, dia lah punca bagi anjing banyak kawasan ni. Padahal bagi anjing makan situ supaya tak naik kacau kawasan perumahan. Bila satu malam saya tak bagi makan, dia naik kacau kawasan perumahan, kacau anjing, kacau kucing, kacau penduduk. So baik-baik lewat macam mana pun terpaksa bagi makan untuk tak nak bagi dia naik kawasan perumahan. Bagi saya kecaman daripada orang ramai itu biasa. Sebab saya ada satu pergi kelas ceramah ustaz. Dia cakap, Syahrul, kalau you nak buat, you takut dengan netizen kecam, you tak boleh buat. Kalau you nak buat, you buat ya. Kalau you tersekat dengan kecaman netizen, you akan terbantut usaha you ni. You rasa you nak buat, lillahi ta'ala, you jalan ya. Dari situ saya pun buat. Saya tak peduli lah. Kadang-kadang saya pergi makan anjing, orang lalu tepi jalan menyalak saya. Saya macam okeylah, biarlah. Syahrul masih mempunyai tugas hakiki. Dia adalah seorang jurugambar sukan polo yang membuat liputan di pentas Malaysia dan antarabangsa. Peranan yang disandang Syahrul ini menjadi tugas eksklusif yang hanya disandang kurang daripada 5 orang di seluruh negara. Impian misi menyelamatkan haiwan jalanan mula membuak ketika dia terdengar satu ceramah agama. Saya pernah dengar ceramah, apakah tindakan kau satu hari nanti bila kau tengok datang sakit, kau setakat tengok sajalah. Daripada situ saya cakap, aku nanti Tuhan tanya aku ni, apa aku nak jawab ni? Aku tengok saja kau datang ni sakit ni, tak makan. Dari situ motivate saya, ihsan dari saya dan isteri saya untuk membantu. Sekurang-kurangnya memberi makan. Kalau kita lalu mana-mana pun, walaupun saya travel pergi luar pun, pergi overseas pun, dah jadi macam habit dah. Bahkan beli makan untuk haiwan jalanan kat sana. Turut bersama Majalah 3 merakam adegan di celah-celah kehidupan ini ialah seorang pendakwa bebas dan guru agama yang tidak jemu mendampingi Syahrul dalam operasi di jalanan. First time saya bagi makan dekat anjing ni daripada jauh. Saya baling daripada jauh kan. Dan kemudian bila saya tengok tak ada apa-apa ancaman yang nyata dan anjing tu sebenarnya boleh didekati kalau mengikut kaedah dan cara yang betul, maka saya sedikit demi sedikit dapat dekat dengan mereka dan membuang jauh-jauh perasaan takut tu lah. Kita dimomokkan ataupun dibentukkan dalam pemikiran kita untuk takut pada anjing. Tapi bila kita duduk dalam dunia realiti ataupun kita senang cerita kita menyantuni ataupun berdepan dengan haiwan ni secara realiti, maka kita dapat membuang perasaan takut tu tadi. Bahkan dia boleh menambah perasaan kasih dan sayang kepada makhluk Allah yang satu ni lah. Anjing adalah haiwan yang juga banyak disebut dalam Al-Quran, termasuk menerusi surah Al-Kahfi serta hadis. Antaranya, kamu kasihilah segala makhluk Allah di muka bumi ini. Nescaya penduduk langit akan mengasihi kamu. Ada juga hadis utama yang disebutkan Rasulullah SAW berkenaan seorang lelaki yang sanggup memasuki telaga akibat kehausan. Apabila dia ternampak anjing yang menjilat tanah akibat perkara yang sama, dia masuk semula ke dalam telaga dengan kasut digigit kerana tiada bekas air dan memanjat keluar semula supaya anjing tersebut dapat nikmat air sepertinya. Hadis ini disambung dengan sebuah hadis qudsi yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut fasyakarallahu lahu wa ghafara lahu. Yang maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala bersyukur ataupun berterima kasih kepada lelaki tadi atas usaha yang dia buat. Dan kemudian Allah mengampunkan dosanya. Jarang kita jumpa sesuatu amalan
yang disebutkan oleh Nabi SAW, yang mana ganjarannya adalah mendapat pengucapan terima kasih daripada Allah, kalimah syukur daripada Allah terhadap sesuatu ibadah tersebut jarang. Ini adalah antara satu yang menunjukkan bahawasanya berbuat ihsan kepada makhluk walaupun dipandang hina, seperti anjing yang tadi, mendapatkan balasan syukur daripada berterima kasih daripada Allah SWT kepada manusia.